5 dulu daripada bawah. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام ولأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم عليهم الصلاة والسلام لأن الله تعالى قد أمرنا باقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم ولا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه وهذا بعينه هو برهان وجوب السادس. Dan ada pun dalil wajib amanah bagi mereka itu alaihimus salatu wassalam, bagi segala rasul-rasul alaihimus salatu wassalam, atau mereka itu selawat dan salam. Maka kerana bahawasanya ni dalil dia takdirkan lawan, jikalau khianah lawan amanah, mana kalau sekiranya rasul itu tidak amanah dengan bahawa dia khianat mereka itu, taswir dia dengan mengerjakan yang haram dan makruh. Mana mengerjakan haram dan makruh adalah perbuatan khianat akan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau sekiranya Rasul tu mengerjakan benda yang haram atau mengerjakan benda makruh, jawab dia, nah saya bertukar yang haram dan makruh itu taat. Sebab kita disuruh ikut akan Rasul. Jadi kalau Rasul buat benda haram, kita wajib kena buat. Sebab kita suruh ikut Rasul. Jadi dia bertukar. Benda haram jadi benda apa? Jadi taat pula. Itu mustahil. Tak betul maknanya. Bagi zat mereka itu alaihimus salatu wassalam, kerana bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh ia akan kita dengan mengikut mereka itu. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang didatangkan oleh Rasul naklah kamu terima pakai, dan apa yang dilarang oleh Rasul naklah kamu tinggalkan. Jadi kalau sekiranya Rasul mengerjakan benda haram, jadi kita kena buat benda haram. Jadi maknanya berubah hakikat. Itu maknanya menunjukkan dalil bahawasanya Rasul bersifat dia dengan amanah, dengan bahawa dia tidak mengerjakan muharramat wal makruhat. Dia tidak mengerjakan benda yang diharam dan dimakruhkan. Sebab itulah satu benda besar yang diberi kepada Rasul adalah al-ismah, pemeliharaan mutlak daripada Allah Ta'ala. Ya, jadi Rasul itu dipanggil maksumun, maknanya yang dipelihara secara rapi oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah datangkan dia sebagai utusan, wakil daripada Tuhan, membawa segala perintah, sama ada dalam bentuk maknanya arahan ataupun tegahan. Maka orang yang memikul amanah besar ini diberi tanggungjawab oleh Allah Ta'ala supaya kita mengikuti, maka mereka ini dikawal rapi oleh Allah Ta'ala. Sebab tindakan mereka itu semua menjadi hukum bagi kita. Sebab kalau Rasul buat haram, kita kena buat haram. Sebab disuruh dan lebih satu autoriti atau mandat besar oleh Allah Ta'ala. Apa saja yang didatangkan Rasul naklah kamu terima, dan apa dilarang naklah kamu tinggalkan. Jadi kalau sekiranya Rasul tidak amanah, apa tak amanah, mengerjakan benda haram makruh, jawab kita pun kena buat itu jugalah. Sebab kita disuruh ikut dia, maka benda itu mustahil, tak terima akal. Habis. Dan dengan dalil ini jadi dalil wajib yang ketiga, ya, siddiq, amanah, tabligh. Ya, tabligh, fatana. Tabligh dalil itu juga lah. Maknanya kalau sekiranya Rasul tadi mana tidak menyampaikan, maksudnya jadi khianat. Artinya dalil atas wajib amanah bagi segala Rasul itu bahawa mereka itu jikalau khianat mereka itu dengan mengerjakan yang haram dan yang makruh, nasihat adalah kita disuruh dengan mengikut mereka itu pada yang haram.
Ya, dengan yang makruh tadi, keadaan kita disuruh dengan segala yang haram dan segala yang makruh, itu tidak sah pada syarak. Sebab apa? Kerana firman Allah Ta'ala, kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Kul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, bahawasanya Allah Ta'ala, la ya'muru bil fahsya, tidak menyuruh ia dengan kejahatan. Jadi kalau Rasul datang kejahatan, kita kena buat jahat. Sedangkan Allah Ta'ala tak suruh benda jahat. Jadi sudah ta'arud, bertentang situ. Jadi maknanya itu menunjukkan dalil bahawasanya Rasul adalah orang yang bersifat dengan amanah, dengan bahawa amalan Rasul adalah wajib dan sunat saja. Ya, amalan yang berkisar pada amalan Rasul itu dua je, wajib sunat, wajib sunat. Adapun haram makruh tak ada. Itu dipelihara rapi oleh Allah Ta'ala, sebab dia adalah insan yang terpilih untuk dijadikan sebagai qudwah, ikutan. Dan makna kejahatan itu yang haram dan yang makruh. Benda yang tak elok ialah benda haram, benda jahat dan makruh. Maka adalah perbuatan mereka itu akan demikian tiada diperoleh sekali-kali. Mana tidak sekali-kali berlaku perkara yang haram dan makruh pada diri para utusan Allah yang dipelihara rapi oleh Allah Ta'ala. Dan ada pun keadaan kita disuruh dengan mengikut mereka itu pada perkataan mereka itu dan pada perbuatan mereka itu, yang lain daripada barang yang sabit ketentuan mereka itu dengan dia. Mana semua yang datang Rasul naklah kita terima. Ya, sama ada bentuk af'al, perbuatan dia, ataupun aqwal, ucapan dia, pesanan-pesanan dan arahan dia. Kecuali ada dalil yang menunjukkan khususiyah. Benda tu khusus untuk Rasul, kita tak dibenarkan. Macam saumul wisal, ya, puasa wisal atau puasa wisal, puasa 24 jam siang malam tu straight. Tu Nabi kata, kamu tidak mampu sebab aku bermalam di sisi Tuhanku, aku diberi rezeki oleh Tuhanku. Itu rezeki secara khusus bagi Nabi SAW. Ya, puasa 24 jam siang malam. Kita puasa siang pun musing puasa malam tombang tu pun kan. Ya, bahkan diharamkan, tak dibenarkan kita berpuasa saumul wisal. Itu khas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ya. Banyak lagi lah benda-benda yang dikatakan sebagai khasais. Bernikah lebih daripada 4 tu harum bagi Nabi. Ya, lebih si Rasulullah SAW lebih daripada 4 kan. Itu maknanya itu khususiah. Habis. Maka dalil kitab Allah Ta'ala pada penghulu kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila firman wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia kita semua ni, jika ada kamu kasih akan Allah Ta'ala. Dan kasih Allah Ta'ala merupakan fardu ain, wajib bagi setiap mukmin. Maka dalil apa? Kalau kamu tanda kasih, maka ikut oleh kamu akan daku, fattabi'uni. Maka mengasihi Allah Ta'ala akan kamu. Apabila insan itu mengikut akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu dia antara apa? Nas yang mengatakan supaya kita mengikut akan utusan, fattabi'uni, ikut oleh seluruh kamu akan daku. Itu fi'il amar. Ya, ittabi'u jamaah. Mana al-amru yaqtadi wujub. Ya, tiap arahan lepas bentuk arahan mengaki wajib. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wattabi'u la'allakum tahtadun. Dan ikut oleh kamu, wattabi'u hu akan dia. Siapa dia? Itulah Nabi SAW. Maka la'allakum tahtadun, kamu ikut akan Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan kamu beroleh petunjuk. Tengok sini, la'alla, ikut akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian digunakan lafaz la'alla. Ya, la'alla ada dua makna. Satu la'alla ditahqiq, satu lagi la'alla ditaraji. Ya, kalau bahasa kita la'alla kita pakai taraji, mana harap-harap, mudah-mudahan, agar-agar. Tapi di sini tak.
Dia terjemah mudah-mudahan tu dengan mana ditahqiq. Sebab lafaz la'alla kalau masuk dalam Quran dan dalam hadis, dia bukan makna ditaraji, dia makna ditahqiq. Makna apa? Confirm, tetap, itu maksudnya. Ya, mana ikut oleh kamu akan dia. Ini akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka la'allakum tahtadun, confirm kamu akan dapat petunjuk, itu maksudnya. Ya, kalau kata la'alla ditaji, mana mudah-mudahan macam tak putus je. Banyak Quran datang lapan la'alla. Kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allahu la'alla itu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan macam tak confirm ni. Kalau mudah-mudahan ni tak confirm kan. Wahai orang beriman, Allah suruhkan allazina amanu kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu akan asyam, puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardu pada umat yang telah lalu. La'allakum tattaqun, la'alla itu mana ditahqiq, mana confirm kamu akan dapat, maknanya mana ketakwaan daripada Allah, kamu jadi orang yang benar bertakwa, bukan makna ditaraji, mana harap tak. Banyak dalam Quran dan hadis kalau guna la'alla bermakna at-tahqiq, mana tahqiq, mana tetap. Cuba di sini juga lah, mana wattabi'uhu, ikut oleh kamu, hu mana akan dia, siapa dia? Akan Rasulullah SAW. Maka la'allakum tahtadun, confirm kamu akan mendapat petunjuk dan hidayat Allah Ta'ala. Mana dikaitkan mendapat petunjuk dengan mengikut akan Rasul SAW. Mencari petunjuk adalah wajib. Wajib bagi kita mencari petunjuk dan duduk di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan petunjuk bersumber dengan dua yang Nabi tinggalkan kepada kita. Taraktu fikum amrain dan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat rasulih atau kama qala. Aku tinggalkan kepada kamu dua peninggalan, selama kamu berpegang dengan keduanya, nasib kamu tidak akan sesat, itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wajib kita kena berpegang dengan Al-Quran. Maka 3 tugas kita terhadap Al-Quran. Pertama, qiraah, baca dengan betul. Ya, rugi kalau kita tak boleh membaca Al-Quran. Kitab Allah Ta'ala tak boleh baca, Masya Allah, rugi besar. Kalau tak tahu tu tak ada masalah, pergi belajar. Ya, guru banyak. Ya, jangan buang masa. Ya, rugi. Kalau kalam Allah Ta'ala kita tak boleh baca, Masya Allah, rugi besar. Ya, kalam orang kita boleh baca pula kan. Tulisan orang putih pun kadang boleh. Kan, Israel pun gitu. Tiba-tiba kalam Quran, Masya Allah, kalam daripada zat yang maha mulia, dibawa oleh malaikat la ya'suna ma amarahum, yang tak pernah derhaka ke Tuhan, disambut oleh insan paling mulia wa Rasulullah SAW. Iaitu maknanya apa? Itu besar hadiah daripada Ta'ala tu. Jadi maknanya baca dengan betul, cari guru, baca dengan betul Al-Quran. Kemudian memahami dengan tafsir, memahami akan tafsiran Quran dengan betul mengikut ahli sunnah wal jamaah. Kemudian at-tamfiz, mana kita beramal dan melaksanakan tuntutan dia. Baru dia kata seorang itu berpegang dengan Al-Quran. Siapa berpegang dengan Quran, maka jaminan selamat dunia dan akhirat. Dan Quran diberi otoriti dalam alam barzah lagi untuk memberi syafaat kepada orang yang berpegang teguh dengan dia. Ya. Bila azab datang dalam alam barzah itu kan, dalam kubur, alam barzah, maka Quran di antaranya diizin. Selain ibadat banyak lagi lah di antara Quran. Jangan sentuh banyak, sebab dia menjaga aku. Dia membaca aku pada waktu malam dan seumpama. Ya. Bacaan yang paling Allah kasih waktu malam apa? Qiraatul Quran fi jawfil lail. Membaca Quran pada tengah malam. Itu sangat-sangat dikasih, suara yang sangat-sangat dikasih oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah suruh kita, nawwir buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayakan rumah kamu dengan membaca Quran. Lawan cahaya apa? Gelap. Mana rumah tak baca Quran, gelap. Ya. Ada dia punya ustaz, anak saya degil lah. Kan? Degil. Kita kata kau baca Quran tak rumah? Tak, kau pun sama degil lagi. Kau pun 2 kali 5. Ya. Kau degil dengan Tuhan, Tuhan balas awan degil dengan kau. Tu je gelah dia. Kalau kita tak nak awan degil dengan kita jangan degil dengan Tuhan. Ya, sebab Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang daripada wali besar, bila satu ketika arahan dia tidak dipatuhi oleh anak isteri dia, oleh murid-murid dia, sehingga kaldai yang dibawa pun degil, tak nak ikut hari tu. Dia kata apa? Dia kata, aku sedarlah bahawa pada hari ini aku banyak melanggar perintah Tuhan.
kita terbalik pula. Kau tak kenal aku siapa? Aku orang kau tak buat. Oh, dia ni angin lah. Kan? Atau kayak ni. Bila kita degil dengan Tuhan, Tuhan balas. Orang pun degil dengan kita, kata. Itu para awliya begitu keadaan. Bila kita tak degil dengan Tuhan, insya-Allah Allah Taala balas, orang mudah mengikut. Ini pada uruf kebanyakan dah. Tak menafikan Rasul pun ada orang tak ikut, itu kejadian kepada batu, itu dah masuk hal. Dia ni teruk sangat tu, tak masuk cerita kan ni. Habis tu. Yang teruk sangat Rasul pun tak ikut. Dan diketahui pula bahawa sekalian perbuatan mereka itu alaihi wassalatu wassalam, para Rasul, ialah berkisar antara wajib dan sunat tu je. Bahawa Rasul ni makam dia naik, tak pernah turun. Malaikat ni mendata, ya Rasul dia naik kan. Kita naik sikit lepas turun banyak. Kalau naik 2-3 hun, turun berdesuk ke bawah kan. Dia aman, bila banyak beramal, iman dia naik. Bila maksiat, iman dia akan jatuh. Maka sebenar-benar perbuatan mereka itu berkisar antara wajib dan sunat. Maka hanyalah, mana fakat, tidak lain, tidak ada haram, yang makruh tak ada, apatah lagi haram. Kerana yang harus tiada jatuh daripada mereka melainkan adalah yang jadi amalan ibadah. Apa saja benda harus, dia akan bertukar jadi ibadat pada amalan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan sekurang-kurang demikian itu bahawa mengkasat mereka akan mengajar orang, ya, sekurang-kurang jadi ibadat. Dan demikian itu adalah kalanya wajib ataupun sunat. Itu maknanya ketinggian orang yang dipilih, dilantik khas oleh Allah Ta'ala menjadi pemegang amanah yang paling besar sekali, iaitulah para Nabi dan Rasul alaihi wasallam. Maka tanggungjawab kepada kita beriman dengan para Nabi dan Rasul dan sifat-sifat yang wajib bagi dia, siddiq, amanah, tabligh wal fatanah, dan mengikuti akan dia. Sebab di akhir zaman suasana semakin hebat ujian dia. May ya'is minkum fasaira ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Rasulullah bersabda pada kalangan sahabat, barang siapa di kalangan kamu yang dipanjangkan umur, nescaya kamu akan melihat perpecahan umatku terlampau banyak. Sekarang kita tengok dah hadis lain sampai peringkat 73 puak. Kulluhum bin nar illa firqatan wahidah. Mana semua tu akan dilempar ke neraka melainkan satu puak je, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis Nabi menyatakan tadi apa? Siapa yang panjang umur di kalangan kamu akan lihat perpecahan umat yang begitu banyak. Maka apa tanggungjawab kita? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah orang yang menggantikan aku, para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat. Cara pegang dia, iaitulah abdu 'alaiha bil nawajis, gigit dengan gigi geraham. Ini panggil kinayatun an syiddati tamassuk ala sunnah. Kinayah menunjukkan kuat kena pegang. Jangan pakai gigi depan. Di depan kan terik tercabut, kena gigi kat belakang. Itu kinayah pada kena kuat sungguh. Insya-Allah dia akan selamat. Itu pesanan Rasul. Man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, maka syurga lah untuk dia. Kemudian syahdan wallah.